Hey guys, welcome back to my channel. Nama saya Amruddin Ibrahim, ex-banker dan sekarang saya adalah digital realtor yang specialize dalam kawasan Johor Bahru dan juga Pasir Gudang. So kalau macam anda pernah tengok video saya sebelum ni, saya ada kongsikan macam mana pengiraan ESB untuk dividen sebelum ni lah. Dan dalam video ni juga saya ada kongsikan sebenarnya berapa prediction untuk dividen tahun 2023. So, macam mana korang punya prediction? Betul ke tak betul? Untuk dividen 2023, kita punya dividen untuk SB ni sekitar dalam 5.25 lah. So, which is a very good enough. So, kalau macam kita compare dengan for the past 2 or 3 years before COVID apa semua, dia punya dividen roughly dalam 4%, 4 point something kan. Tapi kali ni dengan kita ada performance yang lagi bagus, kita dah masuk ke fasa post-COVID, so dividen ni is good enough. Untuk orang macam dah start melabur ataupun dah start menyimpan dalam ESB, it's so good. Tahniah kepada anda. Kepada yang anda masih lagi belum ada tabung simpanan ESB ataupun belum mempunyai sijil ESB, so this is the right time, this is the best time untuk anda bermula. Bak kata orang, the best time untuk kita start melabur adalah 10 tahun lepas, tapi the second best time adalah sekarang. So dalam video kali ni saya nak kongsikan macam mana untuk orang yang mempunyai sijil ASB ni, walaupun dia dah baru buat ataupun dia dah buat 5 ataupun 10 tahun lepas, sijil mereka tak akan untung kalau diorang langgar keempat-empat syarat ni. Saya simpulkan dia sebagai tiba. So dalam video kali ni kita nak go through apakah keempat-empat yang menyebabkan sijil ESB anda ni tak untung. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Jadi sijil ESB anda ni tak akan untung kalau pertama sekali adalah tenor yang anda ambil untuk sijil tersebut adalah tenor yang singkat. Maksudnya tempoh pinjaman yang kita ambil tu, instead of kita ambil, kalau sekarang kita boleh tarik sampai 40 tahun, mungkin anda ambil hanya sekitar 10 tahun. Mei, kenapa kita kena ambil tenor yang lagi tinggi ataupun yang lagi lama? Sedangkan bukan ke benda tu menguntungkan bank? Okey, jom saya kongsikan. Kalau macam konsep ESB financing ni, sebenarnya kita menggunakan konsep, kita menggunakan duit orang lain untuk menjana keuntungan kepada kita. Sebagai contoh, macam kita membeli properti lah. Sebab saya dalam bidang properti, kita jarang sangat nampak orang beli properti ni menggunakan cash. Biasanya dia akan ambil pinjaman melalui bank lah. Kecuali anda ni berada dalam golongan T20 ataupun T10. So maksudnya anda super kaya gila. Disebabkan kita tak mempunyai jumlah cash yang banyak, so kita menggunakan other people money ataupun dalam kes ni kita menggunakan loan daripada bank. Bila loan daripada bank ni, of course kita nak ambil tenor yang lagi panjang supaya caruman bulanan kita untuk sijil ESB tu akan jadi jauh lagi rendah. Saya ambil contoh sekarang ni, untuk tempoh 10 tahun kita ambil sijil RM100,000. So bulanan anda perlu bayar kepada bank sekitar dalam RM1,022. Sementara ada kawan anda ni, CB ni, dia ambil sijil yang sama, jumlah yang sama RM100,000, tapi tempoh tenor yang dia ambil adalah selama 40 tahun. Untuk individu B ni, dia hanya perlu bayar sebanyak RM431. Sedangkan untuk nilai sijil yang sama, anda perlu bayar RM1,022. Untuk RM100,000, kita boleh tengok CB ni boleh jimat sampai RM600 setiap bulan. Sedangkan dividen yang kita dapat tu adalah dividen yang sama. Macam untuk tahun 2023, ASB declare 5.25%. So CA dapat 5,250, CB pun dapat 5,250. Dalam keadaan CB ni bayar RM600 lagi rendah berbanding dengan CA ni. So I dalam tiba seterusnya adalah dari segi kadar interest. So kalau macam anda mempunyai sijil yang dah lama, katakanlah dalam 7 tahun ataupun 8 tahun, kebiasaannya sijil anda tu mempunyai interest yang agak tinggi berbanding dengan sijil sekarang. Kalau macam kita tengok interest yang kita boleh dapat sekarang yang paling rendah yang saya pernah tengok adalah 4.2%. Sedangkan kalau macam sijil yang dah 10 tahun ataupun dah 20 tahun, biasanya interest anda tu sekitar dalam 5% ke atas lah. So it is very advisable. Kalau kita boleh revise balik kita punya interest tu, minta untuk bank revisekan. Ataupun kalau tak dapat revise, katakanlah memang bank tak dapat approval daripada bank, apa yang kita boleh buat, kita terminate sijil yang lama kita yang ada dividen sekitar 5%. So kita tukar ataupun ambil sijil baru yang mempunyai dividen yang lagi rendah. So kalau kita cuba loan calculator, katakanlah anda punya
sijil sedia ada sekitar dalam 100,000 dan anda punya interest rate sekitar dalam 5% dan anda punya loan tenor tu katakanlah 30 tahun. Okey, sebenarnya anda punya bayar bulan sekitar dalam RM536. Okey, so sampai selepas 30 tahun, anda punya total interest yang anda perlu bayar kepada bank sebanyak RM93,255. Sedangkan kalau macam kita ambil kira dengan interest yang sekarang 4.2%, dengan loan tenor yang sama, sebenarnya anda hanya perlu bayar sebanyak RM489 dan total interest yang anda perlu bayar hanya RM76,000 lah. Sedangkan kalau tadi dalam RM90,000, so anda boleh jimat almost $20,000. Anda jenis dah lama tak tengok ataupun tak review sijil ASB anda, it is very advisable untuk tengok balik. Pergi kepada bank yang anda ambil dulu, minta dia comparekan berapa interest yang dia ambil dulu, interest yang ada dekat market sekarang. Walaupun perbezaan tu tak jauh, mungkin perbezaan tu dalam 1%, tapi bila kita ambil untuk tempoh masa yang panjang, that 1% tu memainkan peranan yang sangat besar dalam keuntungan dan juga kita cakap profit and loss untuk kita punya investment. B yang seterusnya adalah lambat bayar. So maksudnya kalau macam anda dah ambil sijil ASB anda, make sure anda bayar on time. Kalau perlu bayar 5 hari bulan, make sure 5 hari bulan tu anda dah bayar lah. Kita ambil loan ni daripada bank. So bank, of course, nature of bank ni adalah dia buat bisnes lah. So dalam pada dia memberi loan kepada anda, dia pun nak ambil keuntungan daripada anda. So kalau anda lepas dia punya due date ataupun anda bayar lambat 1 bulan ataupun 2 bulan, bank boleh incurkan extra charges, late payment kepada anda. So benda tu sebenarnya akan memakan kita punya keuntungan untuk jangka masa panjang. Dan of course, bank akan suka lah. Bank akan suka sebab dia boleh incur extra charge kepada kita. Kalau boleh, kalau anda mampu, bayarlah on time. Dan kalau lebih baik, sebelum masuk bulan yang kita sepatutnya bayar tu, katakanlah kita perlu bayar 5 hari bulan, tapi sebelum masuk bulan tersebut, kita dah settlekan. Maksudnya 30, 31, kita dah bayar lebih awal lah. Itu sebenarnya membantu kita untuk mengurangkan jumlah interest yang kita bayar kepada bank. Walaupun kita tengok macam awal dalam seminggu je berapa banyak je lah kesannya, tapi sebenarnya untuk tempoh masa yang panjang, benda tu memainkan peranan yang sangat besar. Dan A untuk akhir sekali adalah anda ambil nilaian takaful yang terlampau tinggi. Saya suka kita bezakan antara investment dan juga protection. Kalau tujuan kita ambil sesuatu instrumen tu adalah untuk pelaburan, so kita fokus on profit and loss. Sementara kalau macam kita memang niat kita untuk ambil protection macam contoh takaful ataupun insurans, so kita fokus on the takaful part lah. Jadi dalam case ASB Financing ni, kebiasaannya bank akan suggest kita untuk ambil takaful sekali. Sebab bank sebenarnya dia nak melindungi diri dia in case kalau berlaku apa-apa dekat kita. Maksudnya dia dah bagi pinjam loan, tiba-tiba berlaku keadaan kita tak boleh nak bayar ataupun kita lumpuh kekal, hilang kerja ataupun the worst is kita meninggal dunia. So sijil tersebut akan settle lah melalui takaful tadi. Macam mana bank nak galakkan untuk kita ambil takaful adalah bank akan berikan insentif kepada kita. So kalau macam kita ambil sijil ASB dengan diorang, dia boleh offer interest yang lagi rendah, maksudnya 4.2 ataupun 4.1, dengan syarat kita kena includekan takaful. Okey, cumanya nak kena remind sikit kat sini, niat kita bukan nak untuk protection, tapi kita nak dapatkan interest yang rendah lah, rendah yang bank offer kalau kita includekan takaful. So boleh, tak ada masalah kita masukkan takaful, cumanya kita jangan ambil terlampau panjang. Sebab macam saya remind tadi, tujuan kita nak buat ASB Financing ni adalah untuk pelaburan, untuk keuntungan. So kita jangan ambil the full tenor. Maksudnya kita punya sijil 40 tahun, kita tiba pergi ambil takaful pun sampai 40 tahun. Kalau anda buat macam tu, dia akan jadi case yang anda dah bayar 6 tahun, 5 tahun sijil anda tu, tetapi jumlah prinsipal masih tak berkurang. Yang kita faham bila kita ambil pinjaman dengan bank ni, bayaran kita ke setiap bulan tu akan pecah kepada dua lah. Akan pergi kepada principal ataupun pokok, ataupun satu lagi dia pergi kepada interest bank. Tetapi bila kita ambil takaful yang terlampau panjang, so bayaran tadi akan jadi pecah kepada tiga. Dia akan pergi kepada principal ataupun pokok,
dia akan pergi kepada interest, dan akhir sekali dia akan pergi kepada takaful tadi. So kalau anda nak ambil juga takaful tu, I would advise anda ambil paling minimal. Mungkin anda ambil untuk tempoh 5 tahun ataupun 7 tahun. Ataupun maksimum mungkin anda boleh consider lagi lah ambil dalam tempoh 10 tahun. Tapi the best is ambil yang paling minimal. Kalau bank offer yang ada yang 3 tahun ataupun 5 tahun, grab that offer. Dan plus anda pun dapat interest yang lagi rendah lah yang bank offer. Kalau macam anda plan nak ambil ASB financing, please consider keempat-empat syarat ni. So itu sahaja, hopefully video ni membawa manfaat. Kalau macam anda ingin memulakan ASB anda pada tahun ni, this is the best time, this is the right time. Kalau anda nak saya review ataupun nak minta refinance balik sijil yang mungkin dah lama, dah 10 tahun ataupun 8 tahun, boleh hubungi saya melalui WhatsApp link dekat bawah. So itu saja untuk video kali ni. Hopefully video ni mendapat manfaat. Kalau ya, please tekan like, share dan subscribe. Okay, sebelum tu kalau macam anda nak tahu berapa kos untuk pembelian rumah, anda boleh klik kat sini. Ataupun anda nak tahu apakah perbezaan antara leasehold dan juga leasehold, mana yang lebih baik, anda boleh klik video kat sini. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi. Bye-bye.